Apa persamaan Apple dengan Sony? Dua-dua adalah giant tech company and apparently hari ni kedua-duanya dah mula masuk ke pasaran otomotif. Kalau sebelum ni saya tak mampu nak beli Apple produk, nampak gaya makin banyaklah benda yang saya tak mampu nak beli. Brand buah RM1 ni kita semua kenal sebagai brand yang muncul dengan penuh kejutan. And just make a giant screen. A giant screen. Now, dari situ, Apple mula menjadi sought after gadget item. Tapi macam mana pula dengan automotive industry? Apa yang kita tahu so far? And kenapa saya jangka Apple akan susah untuk survive? Hari ni, kita boleh buat duit dengan Erilavia tanpa modal and tanpa perlu untuk simpan perfume. Erilavia Official Store di Shopee kini ada affiliate program untuk kita jual across all social media platform. Cara dia, pergi dekat Shopee, daftar affiliate, tunggu approve, pergi ke affiliate dashboard, search Erilavia and copy personal link. Jual di Instagram, Facebook, WhatsApp, and bila ada je orang beli Erilavia melalui link kita akan collect 10% daripada total sales. Jom buat duit dengan Erilavia. Full artikel di buatbincang.com. Banyak Silicon Valley company hari ni cuba untuk masuk ke pasaran otomotif. And kita boleh nampak sebab dia bila kita tengok pada financial side daripada dua industri ni. Dalam smartphone market, industri ni ada market pool sebanyak $715 billion. Banyak kan? Namun pool dia tak sebesar automotive market, which is sebesar $10 trillion. Bukan Zimbabwe dollar, tapi US dollar. Market cap otomotif besar. Tapi kenapa baru hari ni gadget company nak menyibuk dekat dalam dunia kereta mengereta ni? Jawapan dia adalah Tesla. The only thing I would do, Jay, is put your head on the headrest. Why would I need to put my head? Kita nampak yang Tesla sebagai kereta elektrik yang revolusi auto industry dengan whole new electric powertrain. Tapi kereta elektrik tu sendiri dah wujud sama lama dengan kewujudan kereta tu sendiri sejak daripada tahun 1890-an. Kalau nak tahu, kereta polis pertama dunia adalah kereta elektrik tahun 1999 dengan kelajuan maksimum 23 km per hour. Kereta polis 23 km sejam. Tak siapa ditangkap, tak tahu. That's how old electric car history is. And naturally, gadget company akan memilih power source yang lebih associate dengan gadget company, which is battery and electric. Once Tesla berjaya untuk buat mass produce EV car pada tahun 2010 untuk kali pertama dekat dalam dunia dengan model S, masa Elon Musk tengah syok-syok tu, gadget company pun dia shock juga. Tapi dia senyap je. Sebab dia orang tahu pintu multiverse dia orang dah terbuka luas untuk dia orang keluar. Tesla dah create branch yang tak pernah wujud pun sebelum ni. And Apple akan guna peluang yang ada untuk masuk ke dalam auto industry. Tapi bos RM1 ni bukan sekarang baru ada nilai tu nak buat kereta. Mendiang Steve Jobs dah ada plan dan tunjukkan minat seawal 2008 lagi. News ni saja yang baru keluar sejak beberapa tahun kebelakangan ni. Masalah masa tu 2008 bukan tahun yang sesuai untuk Steve Jobs start jual kereta. Ini time major company GM, Ford, Chrysler tengah filekan bankruptcy. Major player tengah nak bankrupt, kau nak masuk dekat dalam game pula. Kau buang tebiat ke apa? Steve Jobs simpan hasrat je dulu. Lagipun 2007 adalah tahun yang agak baik untuk Apple. Jadi ultimately, dia keep on building brand dengan gadget yang kita tahu hari ini. Semua yang paling latest yang saya dapat is Apple akan mula production kereta dia seawal 2024 and duduk dekat dalam market setahun selepas tu. Strategi Apple ni dah mula daripada tahun 2014 pun lagi. 4 tahun lepas Elon Musk launch model S. And Apple start secret project dengan codename Project Titan. Dalam projek ni, dia employ 1000 car expert untuk first ever Apple car. Project Titan ni key movement Apple dia sekarang. For now, Project Titan dia dah invest $1 billion kat dalam e-hailing China. Dia macam taxi Grab tu, tapi dia buat kat China. Ini indication besar Apple yang Apple cuba untuk study market automotive. Plus 1000 orang yang Apple Titan employ itu adalah bekas staff sama ada daripada BlackBerry,
NASA ataupun Tesla tu sendiri. Apple dia bukan ambil YouTuber entah mana-mana tah sembang pasal kereta. Tak. Dia ambil bekas pekerja Tesla terus. Untuk brand Tesla ni, disebabkan transition pekerja diorang kepada Apple terlalu direct, even Elon Musk pun ada cakap Apple is Tesla graveyard. Maknanya siapa yang tak berjaya stay dekat dalam Tesla tu, confirm dia akan pergi dekat Apple. Bunyi macam Elon Musk anjing, tapi dia sendiri sedar and dia takut. Sebab as for today, thanks to the employer, hari ni Apple ada Tesla punya autopilot blueprint, powertrain, mechanical design, firmware and supply chain manager. Apple sebenarnya dah makin dekat dah pun dengan real production daripada yang kita sangka. Untuk production sebelum ni, kita ada dengar yang Kia and Hyundai akan jadi wakil as production, tapi end up Hyundai tak jadi. So for now kita ada 4 contender for production, which is Foxconn, Magna Steyr, Luxshare and LG. LG yang DV tu. Foxconn adalah current supplier untuk Apple iPhone. Bila Elon Musk dapat tahu yang Apple nak buat kereta, Elon Musk cakap, ingat senang ke? Bukannya Apple boleh pergi dekat Foxconn and cakap, saya nak buat kereta? Tak boleh. Tapi turns out, Foxconn bukannya supplier untuk gadget je. Dia dah jadi supplier dah pun untuk Geely. So lawak Elon Musk tu macam tak lawak sangat. Magna Steyr, untuk yang tak tahu, adalah third party production yang paling besar dekat dunia. Dia lah yang buat Supra, dia yang buat BMW, G-Wagon, NLG, TV memang dia buat. Tapi EV supplier Tesla dengan GM, dia lah juga. So nanti kita tengok lah Apple pilih yang mana as main con dia. Ada 2 benda yang tengah jadi sekarang ni, which is satu, Google pun dah work on self-driving car, and Tesla, Silicon Valley punya startup, is gaining more attention than ever. Jadi untuk Apple, movement yang buah RM1 ni buat, boleh kita kata agak slow. And seingat saya, automotive brand yang move too slow agak dalam kerugian sekarang. Macam contoh Lexus LFA. Ini kereta yang sangat hebat, literal perfect sounding car. Tapi disebabkan teknologi and design yang terlalu lambat, setiap LFA yang dijual, Lexus rugi. Bayangkan, jual barang, rugi. Kereta pula tu. Itulah yang akan jadi bila R&D dekat dalam automotive industry terlalu lambat dan perlahan. And so far, apa yang saya concern, speculation untuk Apple strategi is breakthrough battery technology and self-driving car. Tapi masalah dia, benda ni bukan lagi wow factor function untuk kereta hari ni. Satu company nama Waymo, Alphabet Google punya company, untuk tahun 2020 saja dah catat 630,000 miles untuk LiDAR tag. Tapi Apple dia cuma catat hampir 19,000 saja. Nampak tak tu? Beza jurang dia. Apple nak jadi the first in everything. Tapi nampak gaya, selain daripada Apple beli sendiri Waymo tag, kita takkan boleh cakap Apple as leader in auto world. Apple, kita memang tahu pun yang dia adalah trendsetter dalam dunia gadget. Even harga $1,000 mark ke atas punya smartphone pun Apple yang start and normalize. Jadi apa yang Apple akan jadi untuk trendsetting dekat dalam dunia kereta ni, kita tak tahu lagi. Saya jangka yang Apple susah untuk bertahan dekat dalam dunia otomotif sebab Apple dah agak tua dekat dalam dunia high tech. Dulu je trendsetting, hari ni rebrand je benda-benda yang Samsung and brand Cina lain buat. The only thing yang Apple strong is actually brand and marketing. Jadi kita nak tengok, walaupun harga Apple car confirm mengarut, adakah Apple akan masuk dekat dalam dunia otomotif sebagai trendsetter ataupun brand marketing semata-mata. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Area Via Fashioner untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Bye.